lafaz perasmian sebentar tadi. Tuan Yang Terhormat, Yang Berbahagia Tuan Puan, Dev Kehormat serta muslimin dan muslimat sekalian. Seterusnya, bagi menyuburkan rasa cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama mendengar dan juga menghayati tausiah cinta Rasul yang akan disampaikan oleh sahibul fadilah Tuan Haji Fahmi bin Abu Bakar. Dan untuk makluman hadirin sekalian, Tuan Haji Fahmi adalah merupakan tokoh Maulidur Rasul peringkat Negeri Berpinang bagi tahun 1441 Hijrah bersamaan tahun 2019 Masihi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati pengacara majlis, yang dikasihi lagi disanjung Tuan Yang Terutama Tuan Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, yang dihormati Yang Berhormat Datuk Abdul Halim, khususnya sahibus samahah Datuk Mufti, Yang Berhormat Datuk Abdul Razak selaku Setiausaha Kerajaan Negeri, Div yang terhormat, Datuk-datuk, datin-datin, para tuan-tuan guru serta asatizah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Saat kita melahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu kita tertanya kepada diri kita, kenapa kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari ini, malam sambutan Rasul. Esok 12 hari bulan Rabiul Awal. Apa erti 12 Rabiul Awal? Kalau ditanya kepada saya apa erti 11 bulan 11, mungkin tuan-tuan tidak ada terasa apa-apa. Kita semua tidak merasai apa-apa mungkin, tapi saya terasa kerana tanggal 11 November itu adalah hari jadi ibu saya. Mungkin di negara lain tanggal 31 Ogos tidak dirasai apa-apa. Tetapi bila disebut di dalam negara tercinta ini 31 Ogos itu amat penting dan amat bermakna kerana ia adalah tarikh keramat kemerdekaan negara. Begitulah juga apabila tanggal 12 Rabiul Awal datang setiap tahun dan saban tahun, ia amat bermakna kepada kita insan yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mungkin
Bagi mereka yang tidak ada perasaan cinta pada Rasul, tanggal 12 Rabiul Awal tidak ada apa-apa erti untuknya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Tuan Gurunya Abdul Aziz Ni'mat dalam kuliahnya menyatakan perkara yang jarang dilihat akan dilupa. Perkara yang jarang disentuh akan dilupa. Perkara yang jarang-jarang kita bertemu, kita akan terlupa. Maka ramai orang akan lupa Allah. Kerana mereka tidak bertemu dengan Allah. Mereka tidak melihat Allah. Mereka tidak berdamping dengan Allah. Maka sebab itu perlu diingatkan wazakir, kerana perkara yang sering terlupa perlu diingatkan. Sahabat baginda Nabi mungkin tidak menyambut Maulidur Rasul. Mungkin kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan mereka, berada bersama mereka, makan bersama dengan mereka, kadang-kadang tidur bersama dengan mereka dalam satu kemah. Tetapi dengan kita yang berada di 1442 tahun, pasti kita tidak pernah melihat baginda Nabi. Kita tak pernah berdamping dengan baginda Nabi. Kita tak pernah makan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ramai di kalangan kita lupa. Walaupun setiap minggu diingatkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berapa ramai yang berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terutama Tun dan seluruh hadirin hadirat muslimin mukminin dan mukminat rahimakumullah. Suatu hadis baginda Nabi pernah diungkapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya hari Isnin, hari kelahiran baginda Nabi. Apabila ditanya oleh Abu Qatadah Al-Ansari, kenapa kira-kiranya ya Rasulullah Rasulullah SAW berpuasa pada hari Isnin? Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi wulidtu, kerana pada hari Isnin itulah aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari itulah wahyu mula diturunkan kepadaku. Nah, itu membuktikan bahawa hari Isnin, hari kelahiran Rasulullah SAW itu amat bermakna untuk disambut dan perlu dinyatakan dengan satu sambutan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Seorang Arab datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat? Rasulullah SAW tidak menjawab bila berlakunya kiamat. Lantas baginda mengatakan, ma'a'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tanya bila hari kiamat, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu persiapkan untuk hari tersebut? Maka katanya, hubbullah wa rasulih, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau ditanya apa yang ku persiapkan, aku jawab bahawasanya hubbullah wa rasulih, aku mencintai Allah dan Rasul. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Dalam hadis yang lain baginda menyebut man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku maka ia akan bersama denganku dalam syurga. Apakah kita kira boleh masuk syurga? Apakah kita boleh masuk syurga? Syurga ini ada 8 pintu. Agak-agak pintu mana kita layak untuk ke syurga Allah? Dengan 8 pintu itu agak-agaknya pintu mana Ustaz Fahmi akan masuk? Ya, pintu solat. Ustaz Fahmi, bisakah kamu masuk ke pintu solat melalui pintu solat? Kamu bisa? Bolehkah kamu melalui pintu solat? Sedangkan solat kamu belum bentuk khusyuk. Tahajudnya bukan setiap malam. Duhanya kadang-kadang ditinggalkan. Nah, mungkin solat tak mampu, pintu lain lah kita cari. Ya, kita cari pintu lain, pintu puasa. Boleh masuk pintu puasa? Apakah kita sudah pun berpuasa dengan sebagai puasa orang awam atau kita puasa khawasul khawas dan sebagainya? Tetapi yang pasti, siapa yang mencintai baginda Nabi moga-moga berada di pintu, namanya pintu aiman, pintu kanan. Pintu kanan, pintu orang masuk syurga tanpa hisab. Inilah pintu yang terbaik. Moga-moga, amin ya rabbal alamin, kita termasuk dari kalangan mereka yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita boleh masuk dalam syurga melalui pintu aiman. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Seorang sahabat nama dia Anas bin Malik pun bimbang, takut-takut dia tidak boleh masuk ke syurga. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku nak cari engkau ya Rasulullah di hari akhirat untuk minta syafaat agar aku boleh masuk ke syurga, kat mana yang aku boleh tunggu engkau ya Rasulullah? Kat mana aku boleh jumpa engkau ya Rasulullah?" Maka kata baginda Nabi, "Ketemu aku di Siratul Mustaqim. Jumpa aku di Siratul Mustaqim." Ya Rasulullah, kalau aku tidak bertemu denganmu di pintu di Siratul Mustaqim, di mana kira-kiranya ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Indal mizan." Jumpa di mizan. Lalu Anas bertanya lagi, "Kalau tak jumpa di mizan, di mana lagi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di haud, di telaga Rasulullah, haud, telaga Kausar, ia ketemu di haud, di telaga. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, fa inni la ukhti'u hadhihi salat al-mawatin. Aku tidak akan tinggalkan 3 tempat ini. Rasulullah SAW menanti kita untuk mensyafaati kita di Siratul Mustaqim. Rasulullah SAW menanti kita di mizan. Rasulullah SAW menanti kita di haud. Rasulullah SAW kata, aku tidak akan tinggalkan 3 tempat ini untuk mensyafaati kamu. Hadirin mukminin dan mukminat rahimakumullah. Akhir sekali ingin saya katakan pada diri saya dan kita semua, orang yang kita cintai ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencintai kita. Apakah kita tidak mau membalas cinta Rasul yang Rasulullah SAW mencintai kita? Apakah kita tidak mau membalas tepukan Rasulullah SAW? Apakah kita nak biarkan Rasulullah SAW tepuk sebelah tangan? Sedangkan Rasulullah SAW lah insan yang paling mencintai umatnya. Dan apatah lagi umat yang tidak pernah dia lihat, umat yang tak pernah dia ketemu, umat yang tidak pernah menatap wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagaikan bulan purnama. Rasulullah SAW amat mencintai kita sehingga satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat subuh duduk bersama dengan para sahabat,
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tahu wahai sahabat-sahabatku, makhluk apa yang paling hebat imannya, paling hebat martabatnya? Oh, tentu mereka itu malaikat ya Rasulullah. Tidak, Rasulullah SAW mengatakan tidak, bukan malaikat. Kalau ia pun memang malaikat, kan itu dia bersama dengan Allah, dia sentiasa berdamping, tapi bukan mereka, bukan mereka. Ya mungkin juga para nabi ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak, bukan para nabi. Ya mungkin kami ya Rasulullah. Oh tidak, kamu melihat aku. Tetapi yang sebenarnya, yang aku rindu, yang aku sayang, yang hebat, mereka yang tidak pernah bertemu denganku, mereka yang tidak pernah menatap wajahku, mereka yang tidak pernah berdamping denganku, mereka beriman denganku dan mereka mencintaiku. Maka merekalah orang yang paling hebat, yang aku akan menanti mereka di syurga, menyambut mereka. Dan aku amat mencintai mereka. Beruntunglah mereka, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, sidang hadirin mukminin dan mukminat, marilah kita balas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah baginda Nabi. Itulah tanda kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila setiap nama Nabi disebut, banyakkan selawat. Selawatlah kepada baginda Nabi sekurang-kurangnya 100 kali, kata guru-guru kita. Barulah kita dikatakan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Fahmi bin Abu Bakar, dan semoga dengan perkongsian tausiah kini dapat sedikit sebanyak menjadikan pedoman dan juga panduan dalam kehidupan kita insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan slide program Permata Maulid dan juga video pendek terbaik sempena dengan sambutan Maulidur Rasul tahun 1442 Hijriah bersamaan tahun 2020 Masihi. Dan kita akan mulakan dengan tayangan slide program Permata Maulid. Baiklah tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, untuk makluman, program Permata Maulid adalah merupakan program yang julung kali diadakan di negeri Pulau Pinang, dan ianya adalah kesinambungan daripada program Hospital Mesra Ibadah yang telah pun dilancarkan oleh Tuan Yang Terutama Tun pada tahun 2017. Dan program ini diadakan bertujuan untuk meraihkan bayi-bayi yang lahir pada bulan Rabiul Awal, iaitu bersempena dengan bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebanyak 7 buah hospital yang telah pun terlibat dalam menjayakan program ini, iaitu 6 buah hospital kerajaan dan juga sebuah hospital swasta, iaitu Hospital Pulau Pinang, Hospital Balik Pulau, Hospital Bukit Mertajam, Hospital Kepala Batas, Hospital Seberang Jaya, Hospital Sungai Bakap dan juga KPJ Penang Specialist Hospital. Sama-sama kita saksikan.